Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yuyung. Dan saya Mamau. Berjumpa lagi. Dah lama kita tak berjumpa kan. Sorry lah anak-anak di rumah, sahabat-sahabat sana. Kita ni ialah bukanlah siapa-siapa. Dah berhari-hari Prof Azmi je yang berlakonkan. Kita tertinggal kat rumah. Kau ni kan Prof Azmi tak sengaja lah. Bukan kau kan yang merajuk. Yelah. Kita dah merajuk hari tu, tak bagi makan. Tapi Alhamdulillah hari ni makan macam-macam ada. Yelah. Mamau, aku nak tanya lah. Kau selama ni pergi mana? Hari tu kan, yelah kau merajuk. Lepas tu kau pergi hilang mana tak? Oh, saya sahaja je. Saya balik kampung. Oh, balik kampung? Ya, saya balik hutan. Okey. Dah alang-alang kau cerita pasal hutan ni, aku nak tanya ni, pasal sumber hutan. Oh, sumber hutan Okey, boleh. Boleh? Kau nak tahu pasal apa pasal hutan? Pertama sekali aku nak tahu sumber hutan tu apa. Yang kedua, saya nak tanya kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Oh, senang je tu. Sekejap saya nak pergi ambil buku nota sekejap. Buku nota? Buat apa? Yelah, hutan ni kan luas, banyak ilmu-ilmunya. Saya dah buat catatan, jangan risau. Sekejap Apalah Mamau ni. Okey, dah baca tadi. Kata ambil. Tak jadi ambil, baca sikit je isi penting. Okey. Pertama sekali, kita kena berkenal-kenalan dulu dengan sumber hutan. Okey, sumber hutan ni ialah sumber yang boleh baharu. Okey, boleh dibaharu. So kalau hutan tu ditebang, kita boleh gantikan lah sepatutnya, ataupun kita jaga, kita pelihara, ataupun kita pelihara. Macam itulah. Okey, sumber hutan di Malaysia sangat luas. Lebih kurang 18.56 juta hektar. Okey, kita ada hutan di kawasan Semenanjung, Malaysia, Sabah dan Sarawak. Sangat luas. Okey, kawan-kawan, adik-adik di rumah boleh merujuk laman web Jabatan Perhutanan Malaysia. Okey, nanti anda akan dapatlah ilmu-ilmu berkaitan dengan hutan. Okey. So secara ringkasnya hutan ni memang sangat luas lah, dan saya pun sebenarnya baru balik dari hutan. Wah, seronoknya kau. Okeylah. So hutan ni siapa yang uruskan kalau kat Malaysia ni? Kalau kat Malaysia ni adalah beberapa badan, tapi yang paling utama kita kena lihat ialah FRIM. FRIM? Ya. FRIM tu apa? Okey, dalam bahasa Melayunya, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Forest Research Institute Malaysia atau FRIM. Wah, pandai kau Inggeris Alah, biasa-biasa je lah. Itu pun aku tengok buku. Kau ni kan. Okey, kenapa dengan FRIM tu? Okey, FRIM sebuah badan institusi yang terkemuka dalam penyelidikan perhutanan tropika di dunia sejak tahun 1929. 1929? Lama tu. Saya tak lahir lagi. Tahu tak apa. Okey. Kemudian apa yang kita perlu tahu pasal FRIM? Kawasan FRIM menjadi sebuah badan berkanun sepenuhnya dengan ditadbir oleh Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia di bawah Kementerian Perusahaan Utama pada tahun 1985. Wah, hebat kau Okey. So, apa kepentingan pengurusan sumber hutan? Okey, apa yang paling penting, hutan kita ni sebenarnya, sebelum saya menjawab soalan awak tadi tu, hutan kita di Malaysia ni terdedah dengan pelbagai aktiviti penyahutanan, penebangan hutan, pencerobohan hutan. Oleh sebab itu, hasil daripada tindakan-tindakan seperti itu menyebabkan badan tertentu mengambil inisiatif untuk menguruskan sumber hutan yang ada di Malaysia demi kelangsungan hutan yang ada sekarang ini, supaya generasi yang akan datang dapat menikmati hutan apa yang kita lihat sekarang, sama seperti yang dia akan lihat di masa hadapan. Macam itulah lebih kurang. Pandailah kau Sejak kau masuk hutan ni cuti, kau dah makin bijak pandai Hai, kau ni kan, aku pun pergi universiti tau, bukan kau je. Yelah,
Okey, saya teruskan. Baiklah. Kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia yang pertama sekali ialah keseimbangan ekosistem. Ini paling penting ni. Kita kena tengok dari segi keseimbangan ekosistem. Bukan senang tahu nak jaga ekosistem. Okey. Baik. Dalam ekosistem, ekosistem ni merupakan proses interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam alam sekitar. Biotik tu apa? Abiotik tu apa? Okey. Biotik tu yang hidup, abiotik tu yang mati. Okey, contoh batu. Kan? Tu abiotik lah tu. Biotik tu yang hidup. Secara ringkasnya. Okey, teruskan. Okey, komponen-komponen dalam ekosistem sentiasa berinteraksi dan menghasilkan satu aliran tenaga dan rantaian makanan yang berterusan serta memelihara imbangan ekosistem. Okey, kemudian pengurusan sumber hutan secara terancang adalah perlu bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem ini. Macam tu. Okey, lagi-lagi apa lagi kepentingannya? Okey, selain itu, apa yang saya berhadapan di hutan, kepentingan pengurusan sumber hutan dapat memenuhi keperluan masyarakat setempat. Masyarakat setempat Macam mana tu Okey, persekitaran semula jadi merupakan suatu yang sinonim dengan kehidupan masyarakat setempat. Okey, terutama dari aspek signifikan lah. Okey, dan mereka bergantung terhadap elemen berkenaan. Okey. Maksudnya? Okey, contohnya kan, kat hutan, contoh orang-orang yang berhampiran dengan hutan, penduduk kampung, mereka bergantung dengan hutan untuk mencari kayu api, rotan, buah-buahan, dan pelbagai lagi keperluan hidupan mereka. Maksudnya hutan ni adalah untuk melengkapi keperluan masyarakat setempat. Untuk cari kayu, makanan dan sebagainya. Okey, betul lah. Hebatlah kau, Mama. Mestilah. Kau kan dah lama hidup dalam hutan. Takkan tak percaya lagi. Okey, seterusnya, apa lagi kepentingan yang ada yang perlu kita tahu? Okey, sebenarnya ada dua lagi kepentingan pengurusan hutan di Malaysia. Yang seterusnya ialah ekopelancongan. Ekopelancongan? Kalau pelancongan tu, eko tu benda. Okey, ekopelancongan tu sebenarnya ekonomi berbentuk pelancongan. Okey, so kalau sumber hutan kita pelihara dengan baik, contoh macam hutan dekat mana? Taman Negara Royal Belum, Perak, Taman Negara Endau Rompin dan Taman Negara Niah di Sarawak. Okey, jika kita pelihara dia, dia akan menggalakkan aktiviti pelancongan. Orang akan datang melancong ke kawasan tersebut untuk menikmati keindahan alam sekitar dan alam semula jadi. Okey. Macam tu. Alah, saya pun suka juga melancong pergi hutan-hutan. Tahu tak apa, hutan ni sebenarnya bagus. Dapat menenangkan fikiran, dapat menghirup udara segar dan macam-macam lagi. Satu, badan saya sihat. Nampak ni kuat. Nampak ni kuat. Kau ni. Yelah tu. Okey, seterusnya yang terakhir ialah membekalkan sumber bahan mentah. Sumber bahan mentah? Macam mana tu? Okey, sumber bahan mentah ni misalnya, sumber hutan kita ni, hutan di Malaysia ni sangat kaya dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang berkualiti, yang keras, contohnya kayu balak yang hebat, yang keras, kayu balak berkualiti, rotan dan macam-macam lagi. Jadi kalau ada industri perabot, mereka akan jadikan hutan sebagai sumber untuk mendapatkan bahan mentah. Contoh kayu keras, boleh digunakan untuk industri perabot, papan lapis, kayu gergaji, bahan binaan. Alah, lagi-lagi. Contoh lain ialah rotan dan buluh. Rotan dan buluh misalnya untuk buat perabot juga dan juga industri kraft tangan. Selain itu, mungkin kita boleh tengok macam rumah saya tu kan, atap ni kan kalau perasan atap daun nipah tu kan. Yelah tahu. Macam aku juga. Daun nipah digunakan untuk membuat ni atap kan.
Maksud di sini hutan ni sebenarnya bukanlah saja hutan tropika tu, bukan saja hutan-hutan yang hutan-hutan tropika yang kat bukit, termasuk juga hutan-hutan hutan pantai kan, itu pun hutan juga. Okey, hutan gunung pun hutan juga. Okey, dah itu je lah. Nanti kita sambung lagi tau, sebab Mamau nanti nak cari makan ni kat hutan. Taulah musim-musim PKP ni susah sikit nak cari makanan. Kau ni kan juga bagi makan. Oh itu makanan sampingan, tak kena sangat dengan tekak. Kau juga asyik bagi sayur-sayuran. Saya mana makan sayur-sayuran sangat. Memilih makan je lah. Kau pun apa kurangnya. Dah, bye. Assalamualaikum. Yelah, bye. Salam.